mempelajari hadis-hadis berkenaan dengan batang tubuh Nabi dan juga akhlak Nabi, dan bukannya Nabi-Nabi yang lain, disebabkan syama'il Nabi SAW dan sirah baginda mempunyai 4 ciri yang berikut. Yang pertama, perkabaran tentang syama'il Nabi SAW dapat dijamin sebenarnya melalui disiplin ilmu hadis. Boleh jamin, anda boleh percaya kalau kata Nabi ini memang gitu. Yang kedua, perkabaran tentang Rasulullah meliputi segala aspek kehidupan baginda, start daripada Nabi lahir sampai habis, sampai Nabi mati. Adakah itu disebut dalam hadis? Ada macam Nabi-Nabi yang lain. Yang ketiga, perkabaran tentang Rasulullah adalah bermula dari awal kehidupan baginda sehinggalah baginda wafat. Semua sekali tercatat. Setiap perkataan ada berlaku sepanjang hidup Nabi. Nabi segalanya dicatat oleh para sahabat dan sapa kepada kita. Yang keempat, perkabaran tentang baginda itu adalah dibuktikan dengan amalan baginda sendiri. Benda yang Nabi SAW khabar itu dibuktikan oleh batang tubuh Nabi sendiri. Jadi dengan sebab 4 ciri ini, maka kita kena mengaji, kena belajar. Malam ni setakat nak buka pintu je, setakat nak buka pintu. Lepas pada ni balik rumah pakai bacalah, pakai cari buku-buku berkenaan dengan batang tubuh Nabi, fizikal Nabi, lagu mana, ni guana. Cuma sini setakat dah kita bacalah. Penerangan ringkas berkenaan dengan hukum mengikut perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menurut ulama usul fiqh, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tidak terkeluar dari 5 kategori. Yang pertama, perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya berjihad, memerangi golongan munafikin dan golongan kufur. Hal ni ke mana-mana kena turun. Kita wajib turun. Ini perbuatan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala berkata. Yang kedua, perbuatan kerana adab atau tabiat, seperti makan dan minum. Rasulullah makan dan Rasulullah minum juga. Bukan mentang-mentang Rasulullah ni Rasulullah makan dan minum. Ia maksud tabiat manusia, fitrah kejadian manusia. Jadi nak kena makan, muka manusia. Kalau malaikat tak payah makan, tak ada nafsu, nak menikah, nak menafsu. Tapi galanya dibuktikan oleh Nabi SAW tunjuk sikap macam mana waktu makan ada cara dia, nak minum ada cara dia, untuk buat satu perkara ada cara dia. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang hanya khusus untuk Rasulullah SAW, seperti wajib salat tahajud. Ada perbuatan yang khusus untuk Nabi saja, umat dia tak wajib. Antaranya yang wajib bagi Nabi ialah salat tahajud. Wajib bangun tiap-tiap malam tahajud. Kita ni muncul Allah Ta'ala dah wajib. Kalau tak lelah, tak bersih rumah, nak malam bersih, nak malam. Sebab dah bangun tahajud. Tapi kalau bangun boleh pada sunat, dapat pahala, dapat kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada satu kitab yang menghimpunkan berkenaan dengan khususiyat perkara-perkara yang khusus untuk Nabi saja. Ada 42 perkara yang dihimpunkan dalam satu kitab ni, perkara yang hanya dikhaskan oleh untuk Nabi SAW. Lain ada. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan oleh baginda bertujuan menegakkan apa-apa arahan yang datang secara umum di dalam Al-Quran Al-Karim. Contoh perbuatan ini ialah salat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut aqimus salat, dirikanlah sembahyang. Jadi setakat itu je, tak ada khabar surah takbir, lepas tu suruh baca Fatihah, lepas tu suruh
Baca surah, baca rokok, sejak sujud, siapa lagi salah. Tak ada disebut di dalam Al-Quran. Semuanya melalui jalan penerangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, perbuatan yang tidak jelas keadaannya. Sama ada baginda dilakukan itu di atas sifat sebagai Rasul atau baginda dilakukannya di atas sifat baginda sebagai seorang manusia. Setengah ulama memberi contoh perbuatan yang termasuk di dalam hadis ini memakai serban. Ada benda yang tidak jelas. Nabi cukup ke ataupun tak. Tapi Nabi hanya cukup kelebihan seperti itu. Tak. Pakai serban. Nabi pakai serban. Tak, Nabi pakai serban. Tapi Nabi tak kabur suruh pakai serban. Nabi sebut serban ni perhiasan ataupun mahkota bagi bangsa Arab. Ada kau dalam hadis sebut gitu. Dan kita bukan bangsa Arab. Tak, bukan bangsa Arab. Dan kita pakai Arab boleh juga, boleh pahala juga. Sebab niat nak mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan, semua perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah diikuti, kerana sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua benda mari daripada Rasulullah, itulah yang terbaik untuk manusia.